Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pelajar-pelajar sekalian, ini adalah kuliah untuk minggu yang ketiga ya, sebab hari tu kuliah untuk minggu yang kedua kita nak ganti secara face to face, tapi macam ada miscommunications. Don't worry about it. Yang kuliah minggu kedua tu kita akan ganti face to face juga. Nanti kita akan cari tarikh yang bersesuaian ya. Jadi hari ini kita akan buat kuliah minggu yang ketiga. Okey. Dan topik untuk kuliah kali ini adalah mengenai autism, atau saya akan kongsi maklumat dengan anda semua mengenai pengenalan kepada autism ya. Okey, kita mula definasi dulu. Okey, definasi. Now, apa tu? Jangan sekali-kali apabila bercakap mengenai autism, jangan sekali-kali menyatakan ia adalah sejenis penyakit. Contohnya, murid ini mengalami penyakit autism ataupun murid ini menghidapi autism. Tak boleh. Bukan menghidapi, bukan penyakit, tetapi murid ini mengalami autism. Okey? Saya terangkan mengenai bahasa yang awak perlu guna. Jangan sekali-kali guna penyakit autism. Bukan, sebab autism ni bukan penyakit. Autism adalah dalam bahasa Inggerisnya kita sebut neurological disorder. Dalam bahasa Melayu kita kata kecelaruan neurological. Ada juga orang yang kata gangguan neurological. Kita tak nak guna perkataan gangguan sebab macam gangguan jin, gangguan ilmu hitam tu tak. Jadi kita guna perkataan kecelaruan. Neurological tu maksudnya urat saraf otak. Maksudnya urat saraf otak dia tu celaru. Kalau awak boleh bayangkan macam kita duduk dalam bilik, ada aircon, ada kipas, ada lampu. Awak tekan switch kipas tapi aircon yang menyala. Awak tekan switch lampu, kipas yang menyala. Macam itulah dengan anak-anak yang ada autism. Disebabkan oleh kecelaruan ni, menyebabkan input yang masuk ke dalam otak mereka diproses secara yang berlainan, berbeza daripada orang lain. Makanya output mereka pun berbezalah. Sebab tu kita tengok macam anak-anak yang ada autism, kenapa dia bertingkah laku, ada setengah orang kata pelik, orang setengah kata aneh, tapi tak macam anak-anak yang lain sebab input yang masuk tu urat saraf otak dia proses dengan cara yang berbeza ya. Okey. Jadi kecelaruan neurological bukan penyakit. Okey. Right. Prevalence. WHO, World Health Organization, di bawah United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan bahawa setiap 1% daripada populasi adalah mereka yang mengalami autism. Sebagai contoh, Malaysia ada 32.7 juta penduduk ataupun 33 juta penduduk, maka 1% tu maksudnya 327,000 orang mengalami autism. Ini adalah satu jumlah yang besarlah. Tetapi di Malaysia ni kita masih belum ada kajian prevalence yang menyatakan dengan tepat berapa persen kanak-kanak yang mengalami autism. Tetapi ini adalah anggaran WHO. Dan dalam kalangan mereka yang mengalami autism ni, lelaki lebih ramai daripada perempuan. Secara tradisionalnya dikatakan 4 lelaki mengalami autism dibandingkan dengan seorang. Tetapi sekarang ini ada kajian saintifik yang menyatakan bahawa kejadian kadar prevalence yang rendah dalam kalangan perempuan ini adalah disebabkan kes underdiagnosed. Maksudnya ramai anak-anak perempuan yang ada autism tetapi tak didiagnose. Yang itu kita akan cerita lain kali ya. Okey, kita tengok prevalence di negara-negara lain. Mengenai kejadian autism ni memang terdapat peningkatan yang sangat ketara. Contohnya tahun 70-an dulu di Amerika Syarikat dianggarkan bagi setiap 10,000 kanak-kanak 3 atau 4 mengalami autism. So 3 atau 4 dalam 10,000. Tetapi terkini slide saya ni pun dah berubah dah. Di Amerika Syarikat prevalence dia adalah 1 dalam 38. Maksudnya bagi setiap 38
kanak-kanak seorang ada autism. Macam contohnya dalam kelas GGGB 2183 kita, kalau kita ada 60, 70 orang pelajar, maksudnya dalam kalangan awak 2 orang akan ada anak autism. Macam tu kalau kita tengok kadar di Amerika Syarikat. United Kingdom kadarnya adalah dalam 66 orang kanak-kanak seorang ada autism. Korea Selatan dalam 33 seorang ada autism. Mexico dalam 110 satu ada autism. Di Qatar dalam 90 orang ada satu yang mengalami autism. Okey, jadi memang ada peningkatan jika kita bandingkan dengan kadar prevalence yang kadar prevalence yang tahun 70-an dululah Right. Okey. Jadi selalu orang tanya, doktor apa yang menyebabkan autism? Sehingga sekarang pun para saintis belum tahu apa yang menyebabkan autism. Sebab itulah simbol antarabangsa autism adalah sekeping puzzle. Puzzle tu maksudnya banyak lagi yang kita tak faham. Kita tak tahu. Jadi masih lagi buat penyelidikan. Walau bagaimanapun, para saintis bersetuju bahawa terdapat beberapa faktor persekitaran yang boleh meningkatkan risiko kejadian autism. Maksudnya, kita tak kata ini menyebabkan autism, tapi kita kata kalau ada faktor ini, cansa anak ni ada autism adalah lebih tinggi. Itu kita kena faham ya. Antaranya adalah usia tua ibu bapa semasa anak dilahirkan, ibu yang sakit ketika mengandung, kelahiran tidak cukup bulan, berat bayi, bukan berat bayi, berat bayi yang terlalu rendah ketika kelahiran, proses bersalin yang sukar, bayi kekurangan oksigen semasa proses kelahiran, ibu terdedah kepada racun serangga, pencemaran udara dan terdedah kepada logam berat seperti mercury, cadmium ataupun lead. Okey, ini adalah faktor, tapi bukan ini penyebab ya. Tapi inilah faktor-faktor yang boleh meningkatkan kebarangkalian kejadian autism ya. Right. Jadi nak maklumkan kepada semua bahawa sehingga sekarang tidak ada penawar untuk autism, tidak ada cure. Jadi kalau orang kata, pakailah loket daripada gunung berapi ni, loket ini boleh sembuhkan autism. Ataupun, okey, pakai batu kristal di leher, autism akan disembuhkan. Itu semua merepek dan itu semua adalah orang nak buat duit. Jadi kalau orang nak buat duit, seeloknya kita report pada polis kena tangkap sebab menipu kan. Tetapi jangan sekali-kali cikgu-cikgu pendidikan khas pula, anak ni ada autism, you pergi dekat mak tu kata, kalau beli kristal ni gantung kat leher dia. Jangan pula cikgu yang buat, okey. Jadi tidak ada penawar untuk autism. Dan di Malaysia kita kata, kalau anak ni ada autism kena makan ubat tu, ubat ni. Dalam bahasa Melayu kita sebut ubat, tetapi dalam bahasa Inggeris dia sebut drugs. Dia tak sebut medicine. Dia tak sebut medicine tapi dia sebut drug. Jadi yang so-called ubat-ubat untuk autism ni bukan untuk menyembuhkan autism, tetapi untuk mengurangkan simptom-simptom yang negatif. Tetapi seperti contohnya kalau dia hyper, tak boleh diam, kita bagi risperidol tu mungkin dia boleh bertenang sikit. Kalau anak yang tak boleh bagi tumpuan, kita bagi Ritalin ke. Okay? Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar perlu ingat bahawa hanya doktor-doktor sahaja yang boleh prescribe ubat. Okey, psikologis tak boleh prescribe ubat. Cikgu pun tak boleh prescribe ubat. Maka jangan sekali-kali bila anak autism nanti masuk dalam kelas awak bagi tahu kat mak dia, okey, puan, kalau anak puan ni tak makan ubat tak boleh masuk kelas saya. Itu tak boleh. Itu tidak beretika. You sebagai cikgu, you tidak ada hak untuk arahkan ibu bapa untuk pergi ambil ubat untuk anak. Tak boleh. Okay. Jadi macam yang saya ajar, kalau anak hyper, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu banyakkan peluang dia untuk bersenam. Dan kita pun bagi tahu pada mak bapak, bawa petang-petang bawa anak lari keliling padang, bawa anak pergi panjat monkey bar, anak hari Sabtu Ahad bawa pergi swimming, bawa pergi ke taman-taman yang ada nature, yang dia boleh berjalan bawah pokok dan sebagainya tu. Itu boleh mengurangkan dia punya hyper. Tapi cikgu secara etika tak boleh langsung suruh ibu bapa ambil ubat. Dan ada pula setengah tu kata, okey, kalau tak makan ubat tak boleh datang ke sekolah. Jangan sekali-kali, nanti kan awak akan menjadi guru yang pertama yang disaman oleh ibu bapa. Okey. Now, kita bercakap tentang ciri-ciri autism. Now, autism ni
Kalau kita tengok kanak-kanak yang mengalami autism secara fizikal mereka sama macam anak-anak lain yang lain. Jadi maksudnya kita kata mereka tidak ada physical marker. Tidak ada tanda-tanda fizikal. Contohnya kalau Down syndrome dengan mata yang agak sepet, dengan hidung yang agak pesek, ciri-ciri mongoloid itu kan. Jadi dengan ciri-ciri itu kita tahu oh ini adalah Down syndrome. Tetapi anak seperti autism, ADD, ADHD, disleksia dan segala tu kita tengok dengan mata kasar kita tak boleh tahu kata dia orang ada autism. Jadi sebab itulah apa tu kekurang upaya kecelaruan seperti autism, ADHD, ADD, disleksia tu dia panggil the hidden disability. Hidden disability ataupun kekurang upayaan tersorok. Ada yang juga yang sebut kekurang upayaan tersembunyi. Maksudnya dengan mata kasar kita tak boleh nak kenal. Dan satu lagi adalah ciri-ciri autism ni menyebabkan agak sukar untuk kita kenal pasti autism atau tidak. Sebab kecacatan utama autism adalah kecacatan dari segi kemahiran komunikasi sosial dan interaksi sosial. Jadi dia cacat dari segi kemahiran sosial interaksi. Macam mana nak ukur tu? Macam mana nak ukur? Okay? Kalau kata orang tu pakai sign language, itu orang tu pekak. Kalau orang tu pakai tongkat putih, jalan pakai tongkat, orang tu buta. Sekali kita tengok, kita tahu apa kecacatan dia. Tetapi dengan autism, ADHD, ADD, disleksia ni, tak ada physical marker, kita tak boleh bagi tahu. Sebab itulah di Malaysia, apa kekurangupayaan seperti ini, kecelaruan seperti ini susah untuk diagnosis. Apatah lagi di Malaysia kita kekurangan pakar untuk diagnosis. Okey. Nah, ingat ini adalah satu point yang boleh saya buat soalan dalam exam kan. Apakah ciri-ciri utama autism? Cacat dari segi kemahiran komunikasi sosial, cacat dari segi kemahiran interaksi sosial. Social interaction and social communication. Okay? Dan yang tambahannya pula awak ingat RRB. RRB tu rigid and repetitive behavior. Tingkah laku yang rigid, terhad dan berulang-ulang. Tingkah laku, minat, aktiviti yang terhad dan berulang-ulang. Contohnya, budak-budak lain main, dia ada imagination. Budak-budak tipikal kan. Okey, saya ada nak patung. Oh, nak patung saya menangis. Saya nak bagi susu. Dia boleh pretend play dan sebagainya. Anak-anak yang autism, dia tidak ada kreativiti untuk pretend play tu. Kalau selalu apa dia suka main, dia akan ambil barang-barang, botol ke, kasut ke apa ke, dia akan susun dalam baris. Sebab dia tak ada kreativiti untuk mainkan, dia akan susun. Sebab itu dia suka buat tingkah laku yang terhad dan berulang-ulang. Dia suka susun dalam baris macam tu. Itu yang kita maksudkan. Contohnya kalau dia suka hand flapping kan. Dia suka kibas tangan dia kan. Dia suka buat macam tu. Dia akan lama buat sampai setengah jam, sampai 45 minit kan. Okey, sebelum kita bergerak ke slide yang berikutnya, ciri utama autism adalah dua, kecacatan dari segi kemahiran sosial interaksi dan social interaction and social communication. Komunikasi sosial dan interaksi sosial. Okey? Dan dia ada RRB, rigid and repetitive behavior, interest and activities. Tingkah laku, minat dan aktiviti yang terhad dan berulang-ulang. Okay? Right. Jadi apa yang kita maksudkan dengan kecacatan dari segi komunikasi sosial dan interaksi sosial ni? Maksudnya, dia tak, yang point nombor satu kan, dia tak reti macam mana nak approach kawan untuk ajak main. Dia tak boleh nak initiate komunikasi dua hala. Contohnya kalau macam kita komunikasi dua lah, awak asal mana? Saya asal Pinang. Dah berapa lama belajar kat UKM? Baru 2 tahun. Kita boleh soal jawab komunikasi dua hala. Contohnya ada satu nenek tu dia kata, cucu dia balik daripada sekolah, dia tanya cucu dia, Aiman pergi sekolah belajar apa? Cucu dia jawab, saya pergi ke sekolah sebab saya nak jadi polis. Jadi dia jawab nenek dia tu, tapi jawapan dia tu melencong. Itu yang kita kata tidak tahu ataupun tidak mahir untuk berbual secara dua hala. Tidak atau kurang berminat, kurang berkongsi minat ataupun perasaan. Kan? Kalau kata dia minat dinosaur, dia nak cakap tentang dinosaur je. Orang lain tak minat dinosaur, orang lain minat kereta-kereta.
Dia tak nak ambil tahu. Dia nak cakap tentang minat dia saja kan. Jadi tidak atau kurang apa mahir untuk memula atau memberikan respon kepada interaksi sosial. Bila ada orang interact dengan dia, dia macam tak tahu macam mana nak balas balik. Dan yang akhir sekali macam dia tak tahu nak menggunakan body language. Contohnya ada beberapa kanak-kanak yang kecil kan. Bila kita kata, bye-bye, bye-bye Idlan, Idlan, bye-bye. Kita buat macam tu kan, bye-bye Idlan. Instead of dia kata, bye-bye teacher, dia akan buat bye-bye teacher. Kenapa dia buat macam ni? Sebab bila kita bye-bye dia, itu view yang dia nampak. Dia pun buat macam tu. Bye-bye teacher. Bukan dia bye-bye teacher, tapi dia bye-bye macam tu. So, dia ada kelemahan dari segi penggunaan body language. Dan bila orang pakai body language pun dia tak faham. When you want to communicate with them, you need to communicate clearly. Jadi nanti bila you ada anak autism, you tak boleh pakai body language ataupun bahasa yang tak jelas. Contohnya, you nak marah pelajar you tu, buatlah lagi. Buat. Nanti jatuh saya tepuk tangan. Oh, dia tak akan faham kata awak fairly. Dia akan faham bahawa awak bagi arahan. So hati-hati ya. Bagi arahan mesti jelas dengan anak-anak ini. Okey, berikutnya of course dia ada eye contact punya issues, dia punya again body language tu. Tetapi kan bila saya interview contohnya pelajar-pelajar sarjana yang nak sambung belajar. Bila saya kata, okey, boleh tak bagi tahu apakah ciri-ciri utama autism? Yang benda yang first kali dia akan kata, oh, anak-anak autism tak ada eye contact. Itu adalah ciri yang kecil. Yang utamanya dia adalah kecacatan dari segi kemahiran social dan social communication and social interaction. Tapi dia orang suka blow up tentang eye contact tu. Bila ada student-student masters nak buat research tentang autism. Okey, awak nak buat research apa tentang autism? Oh, saya nak ukur eye contact. Eye contact is not such a big issue. You know, people can live if they have weak eye contact. Tetapi if they have weak social interaction and social communication, itu yang menyebabkan mereka susah nak get along dengan orang sekeliling kan. Itu dia. Tapi saya tak faham. Sikit-sikit eye contact. Okay? Dan dari segi social interaction ni, dia punya facial expression, dia punya body language tu sama ada tiada atau sangat kurang lah. Okey, suka untuk menyesuaikan tingkah laku dengan pelbagai konteks sosial. Contohnya bila pergi birthday party, orang kata happy birthday to you. Dia tutup telinga ke. Lepas tu bila ada lilin, dia tengok lilin dia takut. Orang tiup lilin dia takut ke. Jadi dia tak faham konteks tu, dia berasa takut. Padahal happy birthday orang suka, orang bersukaria, tapi it become a scary experience for them just because they don't understand the social context. Okay, right. Jadi dia orang ni juga sukar untuk bermain secara imaginatif atau nak buat kawan baru. Jadi kalau kita dekat sekolah, kita kena bagi skill kepada anak murid kita yang ada autism macam mana nak have friends, macam mana nak main bersama-sama dan sebagainya. Last sekali, tidak menunjukkan minat kepada rakan-rakan. Kawan keliling buat apa, dia dalam dunia dia sendiri saja, okey? Right. Ini yang kita nak tengok tentang RRB tu. Repetitive and rigid behavior, interest and activities tu kan. Contohnya melakukan pergerakan yang sama dan berulang-ulang. Menyusun alat mainan dalam barisan atau dia ambil objek tu kan. Dia instead of dia main, dia kibas. Ataupun kalau dia dapat botol air tu, tunggang terbalik. Dia tak ada quality imaginative play. Quality bermain tu, dia reflect perkembangan minda. Kalau dia tahu, oh ini orang jahat ni dah curi barang mami, orang jahat ni lari, polis kejar. Budak 3-4 tahun main macam tu kan. Jadi, dia reflect dia punya kognitif tau. Dia tahu yang mana polis, yang mana orang jahat buat apa, polis respon macam mana. So, permainan tu, dia reflect tahap kognitif. Jadi anak autism ni dia tak ada imagination dan selalunya bila tak ada imagination, dia punya kognitif bukan terhad tetapi kognitif dia tu macam kaku. Okay? Right. Now, next one is echolalia. Echolalia tu maksudnya dia suka ulang-ulang. Contohnya kita kata, Jeffrey dah makan ke belum?
Dah makan ke belum? Dia jawab. Jeffrey nak makan tak? Nak makan tak? Apa kita cakap dia ulang. Itu kita panggil ikuliah. Right. Ataupun menghasilkan pertuturan yang tiada bermakna. Contohnya ada anak autism tu umur 3 kan. Apa dia cakap bila kita pasang telinga? Oh, rupanya dia mengulang-ulang dialog daripada kartun SpongeBob. Ini yang kita kata dia pertuturan, tapi pertuturan tu tidak ada makna dan disebabkan dia punya rigid thinking tu, bila ada perubahan dalam hidup dia, sukar. Contohnya, nak balik kampung. Dia nak duduk di rumah, dia nak katil dia nak bantal dia nak bilik dia. Bila balik ke rumah, pergi rumah nenek, dia tak boleh nak fit in. Dia tak mau katil kat rumah nenek, nak katil dia juga kan. Okay. Dan apa nama ni? Dia ada masalah dalam menjalani transisi. Contohnya kalau pergi ke sekolah, kalau cikgu buat arts, kalau cikgu kata, okey, waktu seni dah habis, sekarang kita nak belajar matematik. Nak berubah daripada aktiviti seni ke matematik tu kan, dia mengamuk. Transisi is a tough experience. Jadi bila kita cikgu, kita tahu anak murid kita tu ada autism, kita tahulah transisi susah pada dia. Jadi apakah strategi kita? Kita gunakan kad gambar. Bila dah habis waktu seni, kita bagi masa untuk dia. Jadi lagi 5 minit nak habis, kita bagi warning. Okey pelajar-pelajar, ada lagi 5 minit sebelum waktu seni habis. 5 minit ya, tinggal 5 minit. Kemudian after some time, murid-murid ada lagi 3 minit. And then after some time, murid-murid ada 1. So you are preparing them for the transition. Tak adalah waktu habis, okey semua simpan. Mengamuklah dia. So kita bagi warning dulu 5 minit, 3 minit, 2 minit. Lepas tu bila waktu habis, kita ada loceng ke. Kalau bergantung pada umur lah kan. Kalau budak besar kita tiup whistle fret ke. Kalau kata budak yang tahun 1 tahun 2, kita boleh loceng kecil kan. Ting 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 ting. Okey, waktu seni dah habis. Sekarang ni kita nak kemas. Especially kalau murid tahun 1 tahun 2. Okey, kita boleh kata macam mana lagu tu? Clean up, clean up. Everybody clean up now. Clean up, everybody do your share. Sambil kita menyanyi tu kan, kita suruh dia orang kemas barang. Jadi kan, pelajar-pelajar, kita nak jadi cikgu, anak murid kita datang dengan pelbagai cabaran disebabkan oleh kekurangupayaan mereka. Kita sebagai cikgu, kita kena cari ilmu. Sebab anak-anak autism ni wujud dah lama. Dah banyak ilmu dah. Okey, masalah transisi kita buat macam mana? Masalah tak nak dengar cakap macam mana? Masalah tingkah laku macam mana? Tetapi yang saya sedih tu, ada setengah guru-guru, tapi kita tak boleh blame guru-guru pendidikan khas ni lah. Kita kena blame latihan yang mereka terima di maktab, latihan yang mereka terima di universiti tak mantap. Kadang-kadang tu definisi autism pun tak tahu. Macam contohnya, ada seorang cikgu tu nak datang buat master di UKM. Bila kita interview, awak nak buat topik apa untuk master awak? Saya nak buat autism. Saya tanyalah, apa definisi autism? Terkebil, kebil. Ya Allah, kau nak datang interview kat universiti, kau nak buat autism, at least bukalah, tengoklah apa dia kan. Tu dia, okay? Right. Jadi, saya rasa kita bergerak. Ada satu lagi slide on ni. Ini yang kita katakan rigid thinking patterns tu. Rigid thinking patterns tu maksudnya dia nak benda yang sama. Contohnya macam anak buah saya yang ada autism. Kan kita dekat rumah kita ada yang macam rak yang kita gantung sudu-sudu tu kan. Dia sudu garfu kan yang selalu mak-mak beli kat Langkawi tu kan. Dia kalau dia nak sudu, mak dia mesti ambil sudu yang baris nombor 1 dari kiri, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Baris nombor 3 bukan sudu yang depan tapi sudu yang nombor 2 dari depan. So kalau ambil di sudu bagi dia akan mengamuk. Mak dia tahu, nak ambil sudu kena 1, 2, 3, nombor 2 dari depan. Dia ada dia punya benda yang rigid yang peliknya tu. Dan selalu bila mak tu sentiasa dengan anak-anak, dia tahulah anak tu macam mana kan. Okey. Dan dalam kalangan anak-anak autism ni juga terdapat mereka yang ada minat terhad yang sangat tinggi
yang di luar kebiasaan dari segi intensiti ataupun fokus. Contohnya, saya dengar ada sepasang kembar di Subang Jaya, rumah dia dekat dengan airport, belasan tahun pada masa tu kan. Kalau kapal terbang lalu kat atas rumah dia kan, dengan enjin kapal terbang dia boleh tahu, oh itu Cessna ke, Fokker ke, Boeing ke. Dengan bunyi enjin saja. Jadi dia ada minat yang sangat tinggi. Ada setengah budak tu macam saya kata, kalau dinosaur tu, dinosaur ni kan. Dia minat yang itu je kan. Right. Okay. Jadi kenapa autism ni sukar untuk difahami? Nombor satu, sebab dia adalah sejenis kekurangpayaan tersorok, tersembunyi, hidden disability yang dengan mata kasar kita susah nak kenal pasti dia. Dia pelik-pelik ni, dia autism ke ataupun memang dia dah biasa buat hal ni kat rumah, mak bapak dia pun tak pernah nak tegur. Didikan yang lemah ke? Ataupun autism. Sebab dengan mata kasar kita tak boleh kenal pasti. Yang kedua adalah disebabkan dalam autism tu ada kepelbagaian. There is diversity in autism. Kita kena tahu nama clinical autism adalah autism spectrum disorder. Apa makna perkataan spektrum tu nanti saya ceritakan. Dan yang ketiga yang menyebabkan autism sukar untuk difahami adalah kerana comorbidity. Okey, ada 3 sebab ya. Satu, sebab mata kasar tak boleh kenal pasti autism. Tak ada physical marker dia kan. Nombor 2, kepelbagaian dalam autism. Dan yang ketiga adalah comorbidity. So kita tengok dulu yang kepelbagaian tu Jadi macam saya kata tadi, autism adalah isu dari segi kemahiran social dan communication. Jadi kalau awak tengok gambar rajah ni cuba saya besarkan. Okey. Jadinya kita ada murid ABC. Dari segi kemahiran sosial, C ni kan kemahiran dia yang paling elok sikit. Dia macam menghampir kepada tipikal. A dengan B tu dia punya kemahiran sosial dia lemah sikit, dia macam dalam dunia dia sendiri. Tetapi walaupun kemahiran sosial dia tu berbeza antara satu sama lain, mereka bertiga tetaplah dalam kategori autism. Manakala komunikasi pula, A yang pandai berkomunikasi, B mungkin langsung tiada pertuturan. C mungkin boleh bertutur tapi pertuturan dia tu tak ada makna. Jadi nampak tak? They are spread on the spectrum, bertabur dalam spektrum tu. Kemudian selain daripada komunikasi IQ, anak-anak autism ni ada IQ yang tinggi, ada IQ yang rendah. Macam contohnya A tu, dia boleh masuk ke kelas aliran kelas inklusif dalam aliran perdana. Macam B memanglah duduk dekat PPKI. B dengan C duduk dekat PPKI contohnya. Okay? Dari segi tingkah laku. Jom cuba kita tengok Right. Dari segi komunikasi dan IQ dan kemahiran sosial C tinggi. Komunikasi IQ C rendah. Tetapi tingkah laku C yang baik sekali. Kalau kita tengok tingkah laku bermasalah, yang paling bermasalah adalah A. Tetapi dari segi IQ, yang paling tinggi adalah A. Jadi itu yang menyebabkan tu kan. Contohnya ada satu mak tu, anak dia 3 tahun, bawa dia kata, anak dia ni macam ada isu, ada orang sebut mungkin anak dia autism, bawa anak dia pada Dr. Hasnah. Dr. Hasnah, anak saya ada autism ke? Saya tengok-tengok ada ciri. So saya tak boleh kata anak you ada autism. Saya kata saya rasa macam ada ciri-ciri tu, baik bawa kepada doktor pakar supaya doktor pakar boleh sahkan. Immediately mak tu jawab, tapi doktor, anak saya boleh membaca. Jadi dia ingat, anak saya boleh membaca, anak saya pandai, jadi anak saya bukan autism lah. Nampak tak tu? Tengok. IQ dia tinggi kan, tetapi dia tetaplah autism. A few years back, di Fakulti Sains Teknologi FST, kita ada seorang mahasiswa yang ada autism. Dan dia, semasa SPM, dia dapat straight A. Tetapi, bila dia belajar di Fakulti Sains Teknologi tu, dia ada kecacatan dari kemahiran sosial interaksi dan komunikasi. Dia memang susahlah untuk bercampur gaul dengan rakan-rakan satu batch dengan dia. Okay? Nah, tingkah laku dan satu lagi adalah isu sensori. Saya rasa isu sensori ni nanti insyaAllah saya akan buat satu lecture, 1 minggu tentang isu sensori ni. Jadi anak-anak yang ada autism ni, dia punya deria dia tu macam lari. Macam contoh, deria apa tau? Deria pendengaran, penglihatan, deria rasa dan deria sentuh,
tu ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Selalunya kita ada 5 sentuhan dari bawah. Semua ada 5. Saya pendengaran 1, penglihatan 2, bau 3, rasa 4, sentuhan 5. Tetapi ada 2 lagi deria, nanti kita akan belajar. Satu lagi ada proprioception dan satu lagi adalah vestibular. Tak apa, nanti kita akan buat satu lecture khusus mengenai isu sensori kan. Jadinya anak-anak yang ada autism ni tak semua tapi agak ramai juga, saya tak pasti berapa persen yang ada masalah sensori. Contohnya anak saya yang sulung Muhammad yang ada autism yang teruk kan, dia sampai sekarang usia dah 29, dia akan cucuk jari dia dalam telinga sebab dia nak block bunyi tu. Contohnya bunyi aircon, bagi kita alamak, kita boleh ignore, tak kisah. Tapi bunyi tu bagi anak saya Muhammad bunyi macam jin kepala tu, dia lari. So dia akan cucuk jari dia dalam telinga, dia nak block bunyi-bunyi luar tu. Tapi dia cucuk jari bukan bunyi tu dia masih lagi dengar. Jadi untuk dia nak block lagi bunyi tu, telinga dia sakit, dia akan buat dia nak block bunyi kat luar tu. Jadi kalau you ada pelajar-pelajar yang ada autism, yang ada masalah sensori, you kena tahulah apa yang menyebabkan dia ada masalah tu dan bagaimana you nak handle. Contohnya kalau ada anak yang hyperacusis, yang telinga dia terlalu sensitif kan. Kalau kata perhimpunan hari Isnin, masalah. Duduk dekat dewan ke, duduk kat luar, ada pembesar suara, nyanyi lagu dengar aku, oh, dia bunyi-bunyi tu dia tetap handle, dia akan ada tantrum. Dan bila pelajar tu ada tantrum, yang cikgu yang tak ada ilmu tu, saya tak tahu. Jeffrey ni tiap-tiap hari Isnin ada masalah. Tak tahulah, tak tahu. Ini adalah cikgu-cikgu yang tak ada ilmu ya. Okey, right. Ini yang saya tunjukkan ini adalah autism sukar difahami sebab dia ada, dah lari dah saya punya slide, sebab ada kepelbagaian dalam autism yang kita panggil autism spectrum disorder ya. Okey, yang ketiga menyebabkan autism sukar dipahami adalah comorbidity. Now di sini ini adalah gambar Raja Van yang saya lukis secara rawak lah. Kalau kita tengok kan, satu bulatan tu mewakili community autism. Satu bulatan kurang upaya intelektual ataupun dalam bahasa Inggerisnya intellectual disability. Satu bulatan adalah ADHD dan satu bulatan lagi adalah apraxia. Okey. Ini ada 4 community, tetapi cuba kita tengok. Ada autism bertindih dengan kurang upaya intelektual. Ada autism bertindih dengan ADHD. Ada ADHD bertindih dengan apraxia. Ada apraxia bertindih dengan kurang upaya intelektual. Yang macam awak boleh nampak tak saya punya ni? Yang ni kan, kalau awak boleh nampak cursor saya. Yang duduk dalam ini, mereka ada ADHD, autism dan kurang upaya intelektual. Jadi dalam satu individu tu dia ada lebih daripada satu kekurangupayaan. Yang dekat sini, yang kat tengah-tengah ni, dia ada 4 kekurangan kurang upaya intelektual. Muhammad, anak saya jatuh dalam kategori ni. Jadi comorbidity tu maksudnya keadaan di mana satu individu tu mungkin mempunyai lebih daripada satu kecelaruan. Muhammad, dia ada autism, dia ada ADHD, dia ada intellectual disability dan dia ada apraxia. Dan pengalaman saya sebagai seorang profesional dalam bidang ini, bila anak tu ada autism saja, it's quite easy to teach them. Dan berkemungkinan besar boleh masuk ke kelas inklusif. Tapi kalau dia ada autism dan dia ada intellectual disability maksudnya konsep-konsep baru susah untuk dia faham, dan on top of that dia ada ADHD, dia tak boleh duduk diam. Itu yang sukar untuk cikgu-cikgu mengajar tu bila dia ada comorbidity. Okey. Nanti saya akan share link untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan yang membuat-buat yang awak perlu tanya, boleh tanya dalam WhatsApp. Kalau rasa macam you nak wait for me to have a face-to-face class, baru tanya pun boleh. So you all take notes ya. Okey, kalau you all tanya, Dr. Hasna, apraxia tu apa? Apraxia itu adalah masalah pertuturan. Kita dalam otak kita kan, kita dah fikir kita nak sebut apa. Contohnya kita nak sebut makan. Otak akan hantar signal kepada otot-otot oral kita di sini dan otot-otot ni akan bergerak. Nak sebut makan, bibir kena bertemu. Kena buka, ada udara keluar. Ada pergerakan sini. Beza dengan boleh tak kita buat bunyi dengan tutup bibir? Tak boleh. Kalau you tutup bibir, bunyinya lain.
Jadi bila kita hantar maklumat, apa, organ-organ di sini perlu bergerak. Makan. Jadi semua ni kena berkoordinasi. Kita yang tak ada masalah bertutur tu, kita bertutur tanpa like macam with no difficulties lah. Tetapi murid anak-anak yang ada apraxia, otak fikir, otak hantar maklumat kepada mulut, tetapi dia maklumat daripada otak ke mulut ke bahagian oral sini tu dia ada macam line tak clear. Jadi signal tu tak sampai, sebab tu kalau dia nak sebut makan, magan, mama macam tu. Jadi ataupun setengah tu yang apraxia teruk langsung tak boleh mengeluarkan bunyi, tak ada pertuturan. Itu adalah definisi apraxia, ya. Right. Jadi saya ulang balik 3 sebab kenapa autism sukar difahami. 1, sebab ia adalah kekurangan upayaan tersorok. 2, kepelbagaian dalam autism spektrum tu. Yang ketiga adalah isu comorbidity. Okay. Now, apa beza antara, cuba tulis nota ni, apa beza antara comorbidity dan multiple disabilities? Apa perbezaan antara comorbidity dan apa tu ketidakupayaan pelbagai, multiple disabilities. Cuba fikirkan, nanti saya masuk kuliah face to face, awak ingatkan apa beza? Cuba fikirkan beza antara comorbidity dan multiple disabilities. Okay, right. Okay, nanti kita bincang. Okay, next, berikut adalah senarai kecelaruan yang mungkin bertindih ataupun comorbid dengan autism. Autism dan ADHD, ADD, autism dan kekurangan upaya intelektual, sindrom Savant, isu sensori, sawan dan epilepsi, disleksia, hyperleksia, apraxia dan anxiety. Okey, isu sensori tu saya dah terang. Sindrom Savant ni adalah maksudnya dia ada autism tetapi dia boleh main piano macam ahli piano profesional. Cuba Google Clarence Kang. Clarence Kang, K-N-N-G, Clarence Kang. Mak dia buka Facebook dia. Oh, kalau dia main piano, kita tengok pun heran. Tapi bila kita cakap, Clarence, saya macam tu je. Dia ada autism. Macam ada intellectual disability. Nak bercakap pun tak boleh. Tapi bila dia main piano. Satu lagi awak boleh Google Ping Lian. P-I-N-G-L-I-E-N. Clarence Kang dengan Ping Lian ni kedua-duanya warga Malaysia, keduanya sama ada teenager ataupun awal 20-an. Ping Lian tu dia genius, dia pandai melukis. Lukisan dia kan terjual RM140,000 satu. Kalau lukisan biasa-biasa tu RM30,000, RM40,000. Tapi Ping Lian ni sebab di Malaysia, rasa mak dia tak dapat sokongan. Dia dah migrate ke Melbourne kalau tak salah saya. Sekali-sekala dia orang balik. Jadi Ping Lian dan Clarence Kang itu adalah savant dalam autism, ya. Okey. Hyperleksia itu apa? Kalau kita tahu disleksia tu sukar untuk membaca, hyperleksia pula terbalik. Tak payah ajar, tak payah apa, dia boleh membaca dengan sendiri. Contohnya, dulu ada seorang anak tu 3 tahun. Tak boleh bertutur, tapi boleh membaca. Macam mana doktor tak boleh bertutur, dia boleh baca? Macam mana kita tahu kata dia boleh baca? Sebab mak dia beli huruf-huruf plastik yang boleh lekat dekat peti ais kan. Lepas tu mak dia bangun pagi kan, ada ayat-ayat yang menggunakan huruf-huruf plastik tu. So mak dia ingatkan bapak dia yang susun, bapak dia ingat mak yang susun. Tengok-tengok anak yang 3 tahun tu yang susun. Dia susun C-A-K-E, cake, B-O-S-S, boss, W-E-S-A-D, we said, W-E-L-O-S-T, we lost. Jadi bila dia buat tu kan, mak dia berfikir, apa maksud dia we said, we lost, bukan. Kami sedih, kami hilang. Kami sedih, kami hilang. Rupa-rupanya mak pak dia peminat Schumacher. Schumacher Formula 1 tu. So malam tu dia orang duk tengok Schumacher bertanding, Schumacher kalah. So mak pak dia sedih, alah Schumacher kalah. Esok pagi dia tulis, kami sedih, kami hilang.
Hilang. Hilang tu maksudnya lost. Kalah. Sepatutnya kami sedih, kami kalah. Tapi dia tulis kami sedih, kami hilang. Macam tu. So itu hyperlexia ya. Right. Jadi sebagai guru, kalau murid awak ada hyperlexia, bagaimanakah awak nak gemblingkan kemahiran hyperlexia tu untuk membantu dia berkembang? Itu yang antara soalan yang kita perlu fikirkan ya. Fikir-fikirkan ya. Right. Okay. Apa tu? Berikutnya isu sensori. Ada satu slide lagi lah. Juga dikenali sebagai sensory processing disorder, di mana mereka yang mengalaminya itu mempunyai tindak balas yang terlalu tinggi hyper, atau tindak balas yang terlalu rendah hypo kepada input sensori, atau minat yang luar biasa kepada aspek-aspek sensori. Contohnya kan, ada cahaya, dia ambil jari dia kan, dia buat macam tu. Dia buat macam tu. Jadi awak nampak tak dekat muka saya tu ada macam bayang kan? Jadi dia bermain dengan cahaya tu sebenarnya. Dia sedang buat macam lampu disco macam tu. Jadi dia minat dengan penglihatan, dia minat. Dia buat lampu-lampu macam tu. Anyway, hypo tu maksudnya macam Muhammad kan. Pendengaran dia terlalu hypo sampai dia tak selesa, dia rasa sakit. Ataupun hypo. Hypo tu terlalu rendah. Contohnya, dia jatuh, gigi dia patah, dia bilang, dah, lari. Maksudnya dia hypo. Gigi patah pun dia tak rasa sakit. Okay? Nanti bila kita jumpa face to face, kalau ada soalan boleh tanya. Right. Okay. Jadinya ini adalah jenis-jenis sensori: penglihatan, pendengaran, bau, sentuh, rasa, vestibular dan proprioception. Nanti saya terangkan lebih lanjut lagi mengenai vestibular dan proprioception, sebab saya rasa ramai orang yang tak faham ya. Right. Jadi kan apa tu kita dah nak habis. Saya nak ingatkan kepada pelajar-pelajar lah. Masalah sekarang ni adalah terdapat beberapa orang ibu bapa yang pantang bila anak dia tantrum. Bukan dia nak cuba selesaikan tantrum anak dia, tetapi dia rakam dan dia naikkan ke social media. Setiap kali anak dia merakam tantrum, dia rakam, dia naikkan ke social media. Makanya kan masyarakat, disebabkan oleh paparan-paparan video di social media ni, masyarakat salah faham, masyarakat fikir, kalau autism tu mestilah agresif. Sebab saya tengok anak artis tu agresif je, autism agresif. Ini kita kena sama-sama cuba jelaskan kepada masyarakat ya, bahawa tak semua anak autism tu agresif. Anak autism jadi agresif nombor satu bila mak bapak tak tahu macam mana nak mendidik anak autism. Jadi mak bapak perlu dapatkan parent education. Tapi masalahnya nak dapatkan parent education di mana? Di Malaysia di mana? Jadi antaranya adalah mungkin di YouTube Permata Kurnia, di YouTube Dr. Hasna Turan, ada kita cerita tentang tu kan, tentang tingkah laku anak dan sebagainya. Dan yang kedua adalah anak-anak ni mungkin cenderung untuk tantrum kerana semasa kecil mereka tidak menerima intervensi awal. Dan intervensi awal ini adalah tanggungjawab kerajaan kepada anak-anak autism, dan kita gagal untuk membangunkan perkhidmatan yang cukup untuk intervensi awal untuk anak autism. Jadi kalau kata anak tu dia menerima intervensi awal yang mantap, mak bapak pun menerima pendidikan ibu bapa yang mantap, tak akan ada masalah autism agresif ni. Jadi saya nak kongsilah cerita sedih. Ada seorang remaja tu kan, dia autism, dia pernah keluarkan album, dia banyak menyanyi sana sini, dan dia hafal beberapa surah-surah panjang dalam arti beberapa juzuk pun dia hafal Al-Quran. Dia pergi ke College Community Selayang, dia belajar dia belajar culinary dan sebagainya. He's very talented. Bila nak cari kerja, dia masuk bilik interview dan dalam borang tu dia tulis dia mengalami autism. Soalan yang pertama yang diterima, awak ni ada autism. Awak ni agresif ke? That's not fair. Betul tak? That's not fair. To assume that semua individu yang ada autism tu adalah agresif. Okay, itu satu point. Okay. Yang kedua adalah
The child before the diagnosis maksudnya ya, anak ni ada autism, tetapi sebelum kita nak highlight, oh dia autism, sukar ini, dia tak mampu itu, ini dia tak boleh, ini dia ada isu. Sebelum kita nak highlight diagnosis tu, kita kena tengok bahawa this is a child. Ini adalah seorang kanak-kanak yang ada hak untuk mendapat pendidikan, ada hak untuk mendapat perlindungan, ada hak untuk mendapat kasih sayang. Dan kalau kita menjadi cikgu yang menerima gaji, so we are professional, kita adalah antara pemegang taruh stakeholders yang patut menyalurkan kasih sayang, perlindungan dan sebagainya. Kalau awak menjadi guru dan dengan anak yang ada autism tu awak, awak cakap balai-balai, lepas tu malas nak mengajar, tak payahlah mengajar kalau autism tu macam tu. Then salah siapa bila anak tu tak berkembang? Dia anak isi syurga. Awak tak jalankan tanggungjawab. Sepatutnya anak ini menjadi tiket mudah untuk awak pergi ke syurga, tetapi awak salah guna, awak menempah tiket ke neraka. Okay? Dan juga selalu bila anak-anak OKU ni orang selalu bercakap tentang, oh salah mak bapak sebab mak bapak simpan anak dalam rumah tak dapatkan perkhidmatan. Kalau you duduk dekat kawasan yang terpencil-terpencil kan, Kinabatangan ke, awak duduk dekat Sungai Lembing ke, nak dapat perkhidmatan kat mana? Nak keluar pergi ke Kuantan tu, nak keluarkan modal, duit minyak kereta dan sebagainya. Kan? Jadi kita kan berhati-hati dengan statement yang kita buat. Berhati-hati dengan kita punya minda pemikiran kita mengenai isu-isu ini. Kita kena pastikan minda kita mempunyai paradigma yang betul. Okay? Alright. Okay. Jadi berikut adalah antara strategi berkesan yang digunakan untuk mengajar anak-anak yang ada autism. Mungkin saya tak pergi dengan begitu dalam. Saya tengok ujung Sam ni, kita akan lebih bercakap mengenai strategi. Dan semasa awak ambil GGGB 3153, kita akan belajar dengan lebih lanjut mengenai strategi-strategi ini. Antara strategi berkesan untuk mendidik anak autism adalah apa yang dipanggil applied behavior analysis. Contohnya, kalau awak nak bawa awak pergi ke YouTube, type applied behavior analysis, banyak penerangan. Mesti rajin lah. Janganlah asyik tu tengok drama Korea je kan. Structured teaching. Bawah structured teaching tu ada visual strategy, visual schedule, work task system. Dan visual strategy, visual schedule ni banyak menggunakan gambar-gambar. Kerana apa? Kerana anak-anak autism ni dia berkesan belajar secara visual. They are visual learners. Bila kita cakap, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau dia ada autism dengan hyper, ada ADHD, dia kurang nak fokus, lagilah susah dia nak tangkap arahan-arahan awak. Tetapi kalau awak bagi arahan dengan tunjukkan kat gambar, then arahan tu lebih jelas. Contohnya, kalau awak nak buat toilet training, awak kata ke, Jeffrey, jom pergi toilet. Jeffrey, jom pergi toilet. Dia buat hal dia, tak ikut arahan. Jadi awak sediakan satu kat gambar, situ ada gambar tandas, dan awak pergi ada, mula-mula awak kata, Jeffrey, jom pergi tandas. Kira 1 saat, 2 saat, 3 saat, dia tidak ada reaksi. Dengan kat gambar tu, pergi dekat dengan dia, Jeffrey, jom pergi tandas, ambil tangan dia, suruh dia pegang kat gambar tu, dan ajak dia pergi ke tandas. Jadi itu yang kita katakan penggunaan bahan-bahan visual. Kalau kata budak tu totally in his own world, awak pergi kat gambar, pegang kat dia, dia campak ke, atau dia lepaskan ke, jatuh ke lantai, what you can do is, katakan ini adalah kat gambar, katakanlah bag duit saya ni adalah kat gambar, kita letakkan dalam tangan dia, dan kita tolong pegangkan dan kita bawa dia pergi ke tandas. So, ini adalah antara cara-cara untuk mendidik mereka menggunakan picture exchange communication system. Now, picture exchange communication system ni juga dikenali sebagai PECS. PECS. Awak boleh pergi ke YouTube, boleh tengok PECS level 1, level 2, level 3, level 4. Lecture kita adalah terhad. Jadi, it's your responsibility to go further. Pergi belajar.
Dan bukan macam zaman saya dulu belajar, YouTube pun tak ada. Sekarang ni YouTube tu macam-macam maklumat ada dekat situ kan. Okey, untuk membaca sebab kadang-kadang anak yang ada autism ni juga dia IQ dia agak rendah. Untuk membaca antara kaedah yang berkesan adalah contohnya kaedah fonik, kaedah pandang sembut contohnya. Okey. So, kita berhenti di sini. Apa kalau ada soalan boleh tanya soalan dalam WhatsApp group supaya kita ramai-ramai boleh bincang. Dan kalau awak ingat apa catatkan apa awak punya poin-poin tu, lagi 2 minggu kita berjumpa secara face to face, kita boleh bincang. Okey, tapi towards the end tu saya nak kupas balik mengenai strategi-strategi pengajaran ya. Right. Kemudian pelajar-pelajar sekalian, kemudian nanti saya akan hantar maklumat mengenai assignment 1 dan assignment 2 awak. Assignment 1 assignment secara individu, assignment 2 adalah assignment secara berkumpulan. Dan kedua-dua assignment ini adalah bersangkut paut antara satu sama lain. Nanti saya akan sediakan dokumen kita akan terangkan. Okey, sampai di sini saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.